Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Fifa binti Azman daripada kelas DPHU 2I. Nombor matrik saya adalah DHU 20202484. Saya memilih tajuk definisi mudharabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khaidir bin Jumaidan daripada kelas DPHU 2G. Nombor kad matrik saya ialah DHU 20202479. Tajuk saya adalah Dalil Al-Quran tentang mudharabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Lailatun Najwa binti Safar. Saya daripada kelas DPHU 2I. Nombor matrik saya ialah DHU 2020245997. Saya akan menerangkan tentang hadis berkaitan dengan mudharabah. Assalamualaikum, nama saya Nurfasa binti Zulkifli daripada kelas 2G. Nombor matrik DHU 2020245593. Saya mengambil tajuk Hukum dan Pandangan Ulama Mudharabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Zainuddin bin Mahzad. Nombor kad matrik DHU 2020252888. Saya kelas di PHU 2H. Saya menerangkan tentang rukun-rukun dan syarat-syarat mudharabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Hassan. Nombor kad matriks ialah DHU 20202488 dari kelas 2I. Okey, tajuk yang saya sampaikan ialah aplikasi dalam sistem mudharabah semasa. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel, bertemu kita lagi dalam gelanggang forum remaja. Topik kita pada hari ini ialah mudharabah. Bersama saya ada 5 orang lagi ahli panel kita, iaitu ahli panel yang pertama Khaidir, yang kedua Najwa, yang ketiga Fasihah, yang keempat Zaid dan yang kelima Hakim. Sebelum saya menanyakan soalan-soalan kepada setiap ahli panel, saya akan menerangkan serba sedikit tentang mudharabah. Mudharabah ini berasal dari kata adab yang berarti secara harfiah, berpergian atau berjalan. Kerana pemilik memotong sebahagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebahagian keuntungan. Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan mudharabah kirat atau muamalah termasuk dalam macam-macam persikatan. Ia menurut bahasa Iraq dinamakan dengan mudharabah dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan kirat yang diambil dari kata al-qard, artinya potongan. Kerana pemilik harta memotong sebahagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian pekerja memberi pemilik harta sebahagian dari keuntungan yang diperoleh. Penduduk Iraq menamakan kirat untuk mendapatkan laba. Mudharabah juga boleh didefinisikan sebagai perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha di mana pemilik modal bersetuju membayar sepenuhnya sesuatu projek, perniagaan atau pelaburan dan pengusaha bersetuju mengusahakannya secara berkongsi untung dengan nisbah pembahagian untung yang dipersetujui bersama terlebih dahulu. Merupakan juga satu kontrak perkongsian atau usaha sama di antara pemodal yang membekalkan modal dengan pengusaha yang akan menjalankan aktiviti keusahawanan yang boleh menjana keuntungan. Pembahagian keuntungan adalah berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui bersama seperti 50 nisbah 50, 60 nisbah 40 dan juga 70 nisbah 30. Manakala kerugian akan ditanggung oleh usahawan iaitu ia tidak memperoleh upah dari kerjanya sedangkan pemodal telah kehilangan modal yang disumbangkan. Perkongsian pintar ini melibatkan pihak yang mempunyai modal tetapi tiada kepakaran dan pengalaman dalam perniagaan dengan ahli perniagaan yang berpengalaman tetapi kurang kemampuan dari segi modal. Dalam membahas pengertian mudharabah menurut istilah akan dikemukakan beberapa pendapat oleh para fuqaha.
Di antaranya, menurut Said Balsabik, mudharabah adalah akad yang terjadi antara dua orang. Salah seorang memberi wang yang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahawa mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal, syaibul amal, dengan pengusaha mudharib, di mana pemilik modal menyerahkan modal kepada mudharib untuk diproduktifkan. Kemudian laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya pada panel yang pertama, adakah mudharabah ini berkaitan dengan dalil di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ianya berkait dengan dalil dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surah An-Nisa yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan menggunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, seperti menipu, berjudi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-29. Alhamdulillah, sedap bacaan kamu tadi. Saya rasa terpegun seketika. Terima kasih panel yang pertama atas penjelasan yang telah disampaikan. Okey, seterusnya bolehkah saudari panel kedua menerangkan pula hadis-hadis yang berkait dengan mudharabah? Sudah tentu boleh pengerusi. Jadi saya akan menerangkan beberapa hadis berkaitan dengan mudharabah. Hadis yang pertama ialah hadis Nabi SAW, riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari Amr bin Auf Al-Muzani. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis yang kedua ialah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, pernah Al-Abbas bin Abdul Muttalib apabila menyerahkan modal dengan akad mudharabah, beliau menentukan persyaratan terhadap pengelola modalnya agar tidak menyeberangi laut dengan membawa modal itu dan tidak menuruni lembah dengan membawa modal itu, serta modal itu tidak dibelikan binatang ternak. Maka kalau dia melanggar persyaratan itu harus menanggung sendiri risikonya. Maka sampailah kepada Rasulullah SAW tentang persyaratan itu dan ternyata beliau SAW membolehkannya. Hadis yang ketiga ialah riwayat dari Ibnu Majah dari Syuaib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara di dalamnya terdapat barakah, iaitu jual beli dengan sistem pembayaran tunda, pengelolaan modal dan sistem muqaradah, iaitu mudharabah, dan mencampur gandum dengan jawawul untuk keperluan keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Hadis yang terakhir ialah dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW.
bahawa Rasulullah SAW menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaybar kebun kurma dan ladang daerah Khaybar agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri. Dengan perjanjian tersebut, Rasulullah mendapatkan separuh hasil daripada perjanjian itu. Terima kasih kepada panel kita yang kedua, penjelasan yang senang untuk difahami. Selanjutnya saya akan bertanyakan kepada panel seterusnya iaitu panel ketiga untuk menerangkan pula hukum dan pandangan ulama mudharabah yang anda telah pelajari. Soalan ini agak menarik untuk saya jelaskan. Hukum dan pandangan ulama mudharabah yang saya telah pelajari ialah para ulama sepakat bahawa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma' ulama yang membolehkannya. Ibnu Hazm menyatakan semua bab dalam fiqh selalunya memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah yang diketahui kecuali Al-Mudharabah. Kami tidak mendapati satu dasar pun untuknya dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun, dasarnya adalah ijma' yang benar. Yang dapat kami pastikan bahawa hal ini ada di zaman SAW. Beliau ketahui dan setujui dan seandainya tidak demikian, maka tidak boleh. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengulas pernyataan Ibn Hazm yang menyatakan ada kritikan pernyataan beliau ini iaitu yang pertama, bukan termasuk mazhab beliau membenarkan ijma' tanpa diketahui sandarannya dari Al-Quran dan Sunnah dan ia sendiri mengakui bahawa ia tidak mendapatkan dasar dalil mudharabah dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, beliau mengakui persetujuan Nabi SAW setelah mengetahui sistem muamalah ini. Persetujuan Nabi SAW termasuk satu jenis sunnah, sehingga pengakuan beliau tidak adanya dasar dari sunnah menentang pernyataan beliau tentang persetujuan ini. Seterusnya, Ibn Taymiyah menyatakan, sebahagian orang menjelaskan beberapa permasalahan yang ada ijma' padanya, namun tidak memiliki dasar nas seperti Al-Mudharabah. Hal ini tidak demikian. Mudharabah sudah masyhur di kalangan bangsa Arab Jahiliah, apalagi pada bangsa Quraisy, kerana umumnya perniagaan jadi pekerjaan mereka. Hukum ini telah dikuatkan dengan adanya amalan sebahagian sahabat Rasulullah SAW, di antaranya yang diriwayatkan dalam Al-Muwatta' dari Zaid bin As-Salam. Demikian juga Syekh Albani membahas pernyataan Ibnu Hazm di atas dengan menyatakan ada beberapa bantahan atas pernyataan beliau. Yang terpenting bahawa asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada nas yang terlarang. Beza dengan ibadah. Pada asalnya dalam ibadah dilarang kecuali ada nas. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Al-Qirat dan Al-Mudharabah jelas termasuk yang pertama. Juga ada nas dalam Al-Quran yang membolehkan perniagaan dalam keredaan dan ini juga jelas mencakup Al-Qirat. Ini semua cukup sebagai dalil kebolehan dan dikuatkan dengan ijma' yang beliau akui sendiri. Ada lagi ramai ulama' menjelaskan hukum mudharabah ini, tetapi ini sahaja yang saya faham dan boleh terangkan. Tidak mengapa panel ketiga, ini juga sudah banyak yang diterangkan. Saya dapat memahami tengah hukum mudharabah ini. Terima kasih atas maklumat yang telah diberikan. Okey, seterusnya saya akan pergi ke panel yang keempat. Panel yang segak lagi bergaya ini. Apa yang kamu faham tentang rukun dan syarat mudharabah ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pujian yang telah diberikan sebentar tadi. Saya akan menerangkan rukun dan syarat mudharabah mengikut kefahaman saya. Akad mudharabah akan terlaksana apabila memenuhi rukun berikut. Yang pertama ialah pelaku, iaitu pemilik modal maupun pelaksana usaha.
Pada dasarnya, rukun dari akad mudharabah sama dengan rukun jual beli dan ditambah satu faktor iaitu nisbah keuntungan. Transaksi dalam akad mudharabah melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal iaitu sahibul ma'al dan pihak kedua sebagai pengelola usaha mudarrib atau amil. Jadi, tanpa dua pihak ini tidak akan terlaksana akad mudharabah. Seterusnya, objek mudharabah iaitu modal dan kerja. Faktor selanjutnya adalah konsekuensi logis dan tindakan yang dilakukan pelaku. Pihak sahibul ma'al menyerahkan modal sebagai objek mudharabah dan keahlian kerja diserahkan oleh pelaksana usaha sebagai objek mudharabah. Selain itu, rukun-rukun lain ialah persetujuan kedua belah pihak, iaitu ijab kabul. Ijab kabul. Persetujuan dari pihak adalah konsekuensi prinsip sama-sama rela, iaitu antaradin minkum. Artinya, kedua pihak harus sepakat untuk sama-sama mengingatkan diri dalam akad mudharabah. Yang keempat pula ialah si pemilik modal setuju sebagai tugas untuk menyediakan dana dan di sisi lain pelaksana usaha setuju dengan tanggungjawabnya menyerahkan keahlian kerjanya. Selanjutnya pula, nisbah keuntungan. Faktor berikutnya adalah nisbah. Nisbah adalah rukun yang tidak ada dalam akad jual beli, menjadi ciri khas pada mudharabah. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak yang terkait dalam akad mudharabah. Yang terakhir ialah imbalan untuk pemodal atas penyertaan modal dan imbalan kepada mudarrib atas kontribusi kerjanya. Dengan nisbah atau pembagian keuntungan, inilah yang dikatakan bisa mencegah terjadinya perselisihan di antara mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian syarat pula. Agar akad mudharabah dapat maka perlu dipenuhi dengan beberapa syarat berikut. Yang pertama, adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah baligh dan berakal balik dan berakal sehat. Seterusnya, adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas, bukan utang. Modal dapat berupa wang tunai atau asetnya lain. Seterusnya pula, terjadi ijab dan kabul yang menunjukkan tujuan kedua belah pihak antara yang menanam modal dengan yang mengelola. Seterusnya, nisbah yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dengan pembagian yang adil dan jelas. Jika dikemudiankan hati dua belah pihak terlebih dahulu. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Modal iaitu ra'sul mal harus jelas jumlahnya, bukan berupa wang dagang, artinya harus berupa harga tukar iaitu saman, dan penyerahan harus tunai seluruhnya kepada pengusaha. Sebelum adanya pembahagian keuntungan milik bersama, keuntungan dan waktu pembahagian harus disepakati bersama dan dinyatakan dengan jelas. Modal yang sudah diserahkan oleh pemodal akan dikelola pengusaha dan mempunyai hak tanpa campur dari pihak pemodal. Dan akhir sekali, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pekerja juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal tapi dari hasil kerjanya. Sekian, itu sahaja dari saya. Wow, begitu panjang pengolahan yang diberikan. Tahniah panel keempat atas penerangan yang disampaikan. Okey, seterusnya saya ingin mendengar penjelasan panel kita yang terakhir, iaitu panel
Panel yang terakhir, teruskan saja. Okay, terima kasih kepada moderator. Okey, tajuk ini agak menarik untuk saya jelaskan. Okey, Islam ni adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan yang lengkap lagi sempurna, meliputi semua aspek kehidupan manusia seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku sempurnakan ke atas kamu nikmatku dan aku redha Islam itu sebagai agama bagi kamu. Okey. Islam sebagai cara hidup yang lengkap bukan sahaja tertakluk kepada hal ibadat ritual, tetapi ia juga merangkumi setiap aspek kehidupan termasuk hubungan sesama manusia. Syariah merupakan satu daripada 3 aspek kehidupan. 2 yang lain adalah akidah dan akhlak. Syariah bermaksud perundangan Islam. Perkataan syariah diambil daripada bahasa Arab yang membawa maksud jalan yang lurus. Syariah kemudiannya dibahagikan kepada 2, iaitu yang pertamanya ialah fiqh al-ibadah dan yang keduanya fiqh al-muamalah. Ibadat melibatkan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala muamalat ini pula melibatkan perkara-perkara yang dilakukan seharian dalam konteks hubungan manusia sesama dengan manusia. Fiqh al-muamalah adalah hukum hakam yang berhubung dengan kegiatan dan tindak tanduk manusia sesama manusia yang membawa kebaikan dalam kehidupan duniawi seperti jual beli, sewaan, gadaian, pinjaman dan lain-lain. Dalam muamalat, segmen terbesar merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh seseorang dalam sistem ekonominya, di mana di dalam sistem ekonomi tadi terdapat kegiatan perbankan dan kewangan. Dalam sektor perbankan dan kewangan Islam, syariah atau perundangan Islam merupakan undang-undang yang mengoperasi perbankan Islam seiring dengan undang-undang sivil. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku pertembungan di antara syariah dan undang-undang sivil, maka syariah mesti diutamakan dahulu atau didahulukan. Malahan syariah telah pun diletakkan di kedudukan yang tertinggi. Dengan termaktubnya Akta Bank Islam 1983 di mana dalam kurungan 2 tersebut mentakrifkan perniagaan perbankan sebagai perbankan di mana tujuan dan operasinya tidak melibatkan unsur yang tidak diluluskan oleh agama Islam. Selain itu, penggunaan syariah dimantapkan lagi dengan adanya Akta Pelaburan Kerajaan 1983 dan pindaan ke atas beberapa akta sedia ada. Di antaranya Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 dan Akta Stamp 1949. Aplikasi syariah dalam perbankan Islam ini terus diperkukuhkan lagi dengan berlakunya beberapa kes undang-undang yang dibawa ke mahkamah dan telah diputuskan berpihak kepada perbankan Islam. Antara kes-kes yang terlibat adalah kes Tinta Press Serdian Berhad Bank Islam Malaysia 1987. Okey, pematuhan syariah dalam perbankan Islam ini juga dakwaan bahawa sistem pengiraan yang diamalkan oleh perbankan Islam dilihat mengaut keuntungan berlebihan adalah tidak tepat. Ini adalah kerana prinsip asal di dalam mengambil keuntungan adalah bersandarkan persetujuan kedua-dua pihak. Tidak bertentangan dengan syarak dan ia diterima oleh pasaran. Malah di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada disebutkan juga yang membawa maksud sesungguhnya Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi Urwah 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Maka atas kebijaksanaannya dapat dibelinya 2 ekor kambing. Lalu dijual seekor dengan harga 1 dinar. Lalu ia datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 1 dinar dan seekor kambing lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mendoakannya dalam jualannya. Yang jika ia membeli tanah sekalipun, pasti ia akan mendapat untung. Riwayat Al-Bukhari. Okey, di sini hadis ini menunjukkan bagaimana sahabat ni membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Bermakna sepertengah dinar seekor. Dan kemudian menjual dengan harga 100% keuntungan. Iaitu 1 dinar seekor. Transaksi ini diiktiraf oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah dipuji dan didoakannya. Walaupun hal ini dibenarkan, tetapi dari segi praktisnya, kadar keuntungan yang digunakan pakai oleh perbankan Islam adalah kompetitif dan kadar faedah yang digunakan pakai oleh perbankan konvensional. Jika sebaliknya, perniagaan perbankan Islam tidak dapat berkembang ke fasa yang lebih tinggi berbanding perbankan konvensional. Kerjasama di antara pelanggan dan institusi perbankan Islam amat diperlukan bagi memastikan sistem Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih mendapat perhatian ramai. Sesetengah pihak yang membuat tuduhan melulu bahawa perbankan Islam itu mahal dan mengaut keuntungan berlebihan harus memikirkan terlebih dahulu tindakannya dan harus memahami fakta-fakta. Antara fakta-faktanya ialah di mana bank-bank Islam ini adalah merupakan syarikat-syarikat berlesen dan berdaftar yang juga mensasarkan keuntungan supaya organisasi maju ke hadapan bagi mencapai sasaran itu. Perbankan Islam juga menawarkan khidmat kewangan menurut Islam melalui produk-produknya yang diiktiraf syarak. Ia bukannya badan kebajikan yang menawarkan khidmat secara percuma. Bank-bank Islam juga mempunyai pelabur-pelabur yang mengharapkan pulangan yang baik hasil pelaburannya dan ia bukannya wang subsidi diberi secara percuma. Bank-bank Islam juga mempunyai cara kaki tangan yang perlu dibayar gaji selaras dengan nilai pasaran. Keuntungan adalah amat penting bagi penjamin kaki tangan yang berkualiti dapat dikekalkan bagi mengurus bank secara efektif dan kompetitif. Dengan apa yang saya sampaikan itu membuktikan bahawa perbankan Islam bukanlah institusi yang hanya berhasrat untuk mengaut keuntungan semata-mata. Malah tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan sistem Allah Subhanahu Wa Taala yang halal lagi baik dan membantu segenap lapisan masyarakat. Keuntungan yang disasarkan adalah bertujuan seperti yang dikatakan di atas dan bukanlah untuk menganiayai dan berlaku zalim terhadap pelanggan-pelanggan perbankan Islam seperti yang diutarakan oleh kebanyakan yang tidak memahami sistem ini. Okey. Di sini saja yang boleh saya sampaikan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk semua datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Okey, silakan moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada kelima-lima ahli panel kita kerana menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini bukan sekadar masuk dengan masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Saya ingin menyampaikan okey. Boleh Kaide? Sila teruskan. Okey, pendengarkan bahawa pangkat penonton daripada saya Tuailah Padi
masak, esok ditahi antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Orang putih, orang Pakistan, terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh bersurai. Terima kasih.